Tu dia di luar cantiknya cuaca, lampu lilak-lilak, apa pun saya sudah sedia. Kami sudah sedia. Tapi yang paling sedia sekali ialah Azwan. Sebab Azwan bila tarikh nak dapat vaksin? 1 Jun. Nampak. 1 Jun kita boleh tengok dekat media sosial Azwan, saya sudah divaksin. Nanti kita nak tengoklah. Kalau tadi kita godam lah. Jangan. Hati-hati. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba. Jangan, kita ada pakar di sini. Okey, malam ni kita cerita mengenai hack ataupun pengguraman. Tapi macam tadilah, mula-mula tadi Encik Aziz katakan pengguraman tu sebenarnya kita mencabuli hak kita sebenarnya. Hak diri kita sendiri. Macam Azwan, pernah tak ada orang melebihi daripada garisan yang tak sepatutnya mereka lalu? Bukan sahaja media sosial, dari segi peribadi ke? Pernah tak? Selepas jadi artis ni? Pernah jugalah. Apa? Contohnya macam benda ni personal ke macam mana? Macam contohnya macam yalah, bila kita tak dikenali kan, tak adalah benda-benda macam tu. Ada macam something yang kau siapa nak cakap macam ni dengan saya? Macam direct DM. Macam tu lah, benda-benda macam tu lah. Saya tak kenal kau pun tapi macam kau tahu saya 24 jam pula. Macam tu lah. Kita terkejut lah dengan benda-benda macam tu. Betul. Kan kita tak kenal orang tu. Betul. Macam Azwan, media sosial apa yang Azwan kongsikan? Kalau biasa nyanyi. Benda-benda peribadi? Benda-benda peribadi tak sangat lah. Memang tak boleh. Tadi dah bagi tahu, tak boleh. Nanti kalau tak digodam pula satu hal, nanti hilang pula. Azwan punya kita cari-cari mana pula punya friend kat dalam, hilang sudah. Saya lebih kepada Azwan Anwar tu sendirilah. Bukan peribadi tu. Pribadi saya tak post kepada media sosial. Okey, faham. Career saya lah. Bagus. Ini contoh yang terbaik adalah nak dapat vaksin 1 Jun. Kan? Ekstra di situ. Okey, kita memang risaulah. Lagi-lagi tadi lepas saya cakap kamera pun kita boleh godam. Langkah-langkah untuk kita nak mengelakkan benda yang terjadi macam mana? Okey, bila kita bercakap tentang langkah perkara yang pertamanya yang kita boleh kongsikan adalah elakkan daripada menggunakan Wi-Fi awam. Maksudnya kalau kita macam ni, dekat tempat kerja Ika kat sini Angkasa Puri ada dah, memang ada Wi-Fi, kita boleh guna, tak ada masalah sebab kita punya IT yang uruskan. Maksud kita yang awam ni adalah yang dekat luar, dekat stesen kereta api, dekat stesen bas, restoran. So yang itu kena berhati-hati. Boleh nak guna tetapi elakkan daripada contohnya login ke mana-mana akaun. Yang paling jangan adalah perbankan. Yang kedua, macam pernah juga tu buat tu. Bersalah sudah di mukanya. Kita walau terdesak macam mana pun, untuk Azwan, untuk Ika, kita punya data yang kita subscribe guna telco ni, sama ada Celcom ke, Maxis ke, whatever, itu dikatakan lebih selamat berbanding daripada public Wi-Fi. Sebab kita jaga kita punya sendiri. Kita yang guna kita punya sendiri. Kita tak share. Sebab public ni, Wi-Fi ni, dia dikongsi dengan ramai orang. Bukan hanya Ika, bukan hanya Azwan yang pakai. Siapa je yang ada dekat situ, dia orang pun pakai. Dan setiap apa aktiviti yang kita ada, dia ada log dia. Kan log aktiviti yang kita boleh tengok balik apa yang kita buat. Dan kadang-kala dalam log itulah terkandungnya kita punya username dan password. Itu kita tak nak. Yang kita paling tak nak lah. Dan pastikan yang keduanya adalah kemaskini perisian. Phone, update. Kalau ada update. Bukan kita kata tak naklah update sebab nanti berat aku punya phone. Kan? So jadinya kita kena update. Kalau boleh, install lah internet security application kan. Sebab dalam internet security ni dia ada beberapa option. Antivirus ada,
anti spyware ada macam-macam. Dia akan protect kita punya data sebab kebiasaannya macam Ika lah. Itulah phone, itulah nyawa. Betul. Selebriti itulah dia. Kan? Nak update selfie gambar, nak post, nak cepat, semua benda tu ada. Maklumat perbankan pun kadang-kadang kita simpan dalam tu. Kongsikan satu benda. Saya pernah guna saya punya FB. Saya guna untuk FB Ads, running FB Ads. Tiba-tiba dalam akaun saya 500 hilang. Itu saya nak bagi, kalau nak subscribe FB Ads tu, jangan letak nombor akaun bank depan tu. Itu pun orang boleh godam sebenarnya. Bahaya. Dia sebenarnya saya kena. Betul. Saya pergi bank, kita pergi bank kan, orang kan ada security orang sendiri. Orang pun tak mampu nak jawab. Tak keluar nombor macam nombor TAC semua tu, tak ada. Tak, itu kita kan bank ada security dia, macam tak sangka pula benda tu. Dia sebenarnya macam ni kan, bila cakap pasal TAC ke, sekarang ni kan kita ada banyak secure to you whatever kan ada kita tengok sekarang ni yang paling terbaru yang kita tengok kalau melibatkan perbankan ni out of sudden macam kita ni tengah relax sembang santai macam ni tiba-tiba ada satu SMS masuk. Ika buka tengok ada tag. Kan macam seolah-olah ada yang request. So selepas itu nanti akan ada yang telefon minta. Puan, saya nak minta, ada tak terima mesej tadi daripada bank yang ada nombor tag dia, TAC number. Boleh tak bagi pada saya sebab saya sebenarnya masa saya registerkan telefon tu, saya tersilap nombor. Dia macam tu tau. So, for sure kalau kita ada rasa macam kita tak nak bagi. Nanti dia akan tak puas hati apa yang dia buat. Dia sebenarnya pada ketika itu mungkin dia dah berada dalam kita punya account bank dah sebab dia dah ada username dengan password. Okay? So apa yang dia buat, kalau dia tak dapat nombor tag yang dia minta, sama ada mungkin dia nak registerkan dia punya account tu as a favorite account ke dalam kita punya ni. So apa yang dia buat, dia akan bayarkan kita punya bill 2 bulan, 3 bulan in extra advance. Lepas tu dia akan transferkan kepada kawan-kawan yang favorite yang kita dah register sampai account dalam bank tu kosong. Itu dia boleh buat sebab bila ada favorite, dia tidak ada satu macam kita kata dia request untuk tag. Tak ada kan. Dia boleh terus transfer, terus bayar je macam tu kan. So itu antara perkara-perkara yang boleh dibuat. Seram ni. Banyak benda yang kita malam ni kita kena jaga-jaga. Sebenarnya benda-benda macam tu. Walaupun kita kata, apa je yang dia boleh buat, kita cuma letak nombor akaun kita. Even sebenarnya kalau kita letak macam ni contoh kalau Ika, Azwan ada masukkan, kadang-kadang kita ada masukkan lah macam kita nak top up e-wallet ke, kan kita ada masukkan kita punya credit card number contohnya. Pernah tak terfikir, adakah maklumat itu selamat berada di dalam? Kan? Itulah. Selalu concern juga benda tu. Tapi macam tak apalah. Macam saya, macam saya biasanya kita amalkan macam mana tahu? Saya tak pernah save maklumat perbankan dalam phone. Itu sebab pembayaran kalau kita ada nak buat, macam kita beli apps ataupun kita buat subscription, dia ada option. Macam Spotify contohnya. Dia charge pada kita punya bil telefon. Ada setengah-setengah apps yang kita boleh charge subscription dia kepada kita punya e-wallet. Tak semestinya kita kena masukkan dan kita kena save kita punya maklumat bank, kad kredit ke debit card dalam tu. Tak semestinya. Itu tips yang paling berguna sekali. Sebab kita tahu, sebab semua orang nak senang, malas nak fikir bulan-bulan ni dah bayar ke belum dah bayar. Jadi memang kita biar autodidak terus. Itu yang kita kena pasti. Sebenarnya banyak benda yang kita belajar malam ni. Seram pun ada juga. Kita lepas ni terus nak kena cek aktiviti kan. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih pada Azwan. Terima kasih kepada Cik Azriq kerana sudi berkongsi kepada kita hari ini pelbagai ilmu pengetahuan baru sebenarnya untuk kita dan juga untuk anda di luar sana. Apa pun terima kasih kepada yang sudi bersama dengan kami bertiga daripada jam 11 hingga sekarang jam 12 di pastinya di Selamat Malam Malaysia. Jangan lupa follow dan juga like media sosial kami, Instagram dan juga Facebook. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan kita di Bilik Berita bersama dengan Berita Tengah Malam. InsyaAllah kami akan kembali semula minggu hadapan dengan topik dan juga selebriti yang lebih menarik. Jadi saya Syafiqah Ishak dan juga dua tetamu saya hari ini mengucapkan Selamat Malam Malaysia. Tak pernah ku rasa cerita-cerita cinta dahulu.
jadi aku semuanya. Sumpah engkau ku cinta sepenuh jiwa walau merana. Sumpah engkau ku cinta sampai waktunya kita berjumpa. Di setiap waktu menghadap arah yang satu, melafaz tulus memuja dan memuji dirimu. Sabarku menanti tiba waktu kita bertemu. Indah di sana harapnya dibawaku ke situ. Kau bawakan cahaya di ketika dunia ini dalam kegelapan ia kian gelita. Sumpahku hanyalah tu terus setia.